Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Currents VMY. Bayangkan kalau saya beritahu Anda bahwa di pentas Muktamar Tahunan PAS ke-71 baru-baru ini, bukan sekadar doa dan ucapan biasa yang kedengaran, tetapi ada satu laungan besar yang menggegarkan dewan. Rakyat kononnya sedang menunggu PAS bukan sekadar menjadi penumpang dalam Perikatan Nasional, tetapi mengambil alih tampuk kepimpinan penuh daripada Bersatu. Ya, Anda dengar betul. Itulah usul panas yang dibawa oleh Dewan Pemuda PAS, dan ia mendapat sokongan sebulat suara. Persoalannya, adakah ini isyarat jelas bahwa PAS sudah hilang sabar dengan gaya kepimpinan Bersatu dalam Perikatan Nasional dan mahu menguasai gabungan itu sepenuhnya sebelum PRU 16 nanti? Wakil Dewan Pemuda PAS Pusat Muhammad Faizuddin Muhammad Zai lantang menyatakan bahwa sudah tiba masanya. PAS bukan lagi sekadar menjadi pemain belakang tabir. Kata beliau, rakyat sedang menunggu untuk merampas Perikatan Nasional dan memimpin perjuangan itu untuk menghancurkan Pakatan Harapan serta segelintir pemimpin UMNO yang kini berada dalam kerajaan. Perkataan rampas ini sendiri sudah pun mencetuskan kontroversi, hingga pengerusi majelis terpaksa menegur. Lalu Faizuddin menukar istilah itu kepada memperkasakan Perikatan Nasional. Tetapi apakah makna sebenar di sebalik pertukaran itu? Adakah ia sekadar permainan bahasa untuk meredakan ketegangan ataupun benar-benar menunjukkan niat sebenar PAS yang sudah mula membayangkan kuasa di tangan mereka? Apa yang lebih menarik, Faizuddin menegaskan Perikatan Nasional kini dilihat sebagai gabungan yang lemau, tepu, dan tiada hala tuju. Ini bukan sekadar kritikan yang ringan, tetapi ia seolah-olah menuding terus kepada Bersatu sebagai parti dominan yang tidak mampu menggerakkan PN dengan jelas. Kalau kita ingat kembali, selepas PRU 15, Perikatan Nasional berjaya melonjak hasil undi Melayu yang berpindah daripada UMNO, dan momentum itu dilihat sebagai peluang besar buat Bersatu dan juga PAS. Tetapi kini, PAS nampaknya sudah tidak mahu lagi ditarik ke belakang oleh kelemahan Bersatu. Adakah ini tanda retaknya hubungan dalam Perikatan Nasional walaupun di depan rakyat mereka masih kelihatan satu pasukan? Faizuddin juga menyerang kerajaan Madani pimpinan Anwar Ibrahim dengan menyifatkannya sebagai gagal mengurus ekonomi. Kata beliau, rakyat kecewa dengan sistem ekonomi yang pincang dan berang dengan penipuan politik pemimpin negara. Lebih panas lagi, beliau mengaitkan keadaan sekarang dengan isu-isu skandal politik, malah menyindir sama ada skandal yang berlaku hari ini lebih dahsyat daripada skandal-skandal besar sebelum ini. Di sini jelas bahwa PAS coba menanam naratif bahwa kerajaan Madani bukan sahaja lemah, tetapi penuh dengan misteri dan ketidakjujuran yang menimbulkan keraguan rakyat terhadap institusi penguat kuasa seperti PDRM dan juga SPRM. Menariknya, dalam ucapan itu juga Faizuddin membawa masuk konsep wawasan induk negara sejahtera sebagai model Islam terbaik untuk memimpin negara. Menurutnya, inilah pelan besar yang akan membimbing Malaysia ke arah sebuah negara sejahtera berasaskan prinsip Islam moden menjelang tahun 2051. Bagi PAS, wawasan induk negara sejahtera ataupun WINS bukanlah sekadar dokumen, tetapi juga merupakan simbol bahwa mereka sudah sedia menggantikan sistem sedia ada yang dianggap gagal. Namun, disinilah wujud persoalan yang besar. Adakah rakyat benar-benar bersedia untuk menerima sebuah model kepimpinan berasaskan acuan Islam PAS sepenuhnya? Dan yang lebih penting, apakah Bersatu akan tunduk dan membiarkan PAS untuk memimpin Perikatan Nasional ke arah itu? Kalau kita imbas kembali kenyataan pemimpin Perikatan Nasional sebelum ini, memang ada tanda-tanda yang jelas bahwa hubungan PAS Bersatu bukanlah seindah yang dipamerkan. Misalnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin pernah menegaskan Perikatan Nasional perlu kekal dengan kepimpinan Bersatu sebagai teraju utama. Tetapi kini apabila pemuda PAS menyatakan bahwa Perikatan Nasional tiada hala tuju, ia boleh ditafsirkan sebagai tamparan kepada kepimpinan Muhyiddin sendiri.
Adakah ini isyarat bahwa PAS sedang membina jalan untuk menguasai Perikatan Nasional sepenuhnya ataupun ia sekadar strategi tekanan untuk menguasai lebih banyak kursi dan pengaruh dalam PRU16 nanti? Baiklah, persoalan kontroversi yang kita perlu bincangkan sekarang, adakah PAS benar-benar mahu merampas Perikatan Nasional daripada Bersatu? Kalau iya, apakah implikasinya terhadap politik negara nanti? Bayangkan kalau PAS berjaya menjadi peneraju utama Perikatan Nasional. Gabungan itu bukan lagi dipimpin oleh Bersatu tetapi oleh parti yang selama ini dikenali dengan dasar Islamnya. Adakah pengundi bukan Melayu akan semakin jauh daripada Perikatan Nasional? Ataupun adakah PAS yakin bahwa undi Melayu sudah cukup untuk mereka menawan Putrajaya tanpa perlu sokongan kaum yang lain? Di sisi yang lain pula, kalau Bersatu tidak rela melepaskan kuasa dalam Perikatan Nasional, adakah ini mencetuskan perpecahan dalaman yang besar menjelang PRU16? Ingat, sejarah politik Malaysia sudah berkali-kali membuktikan bahwa perpecahan dalam blok politik Melayu hanya akan menguntungkan pihak lawan mereka. Jadi, jika PAS terus menekan Bersatu dan akhirnya mengambil alih Perikatan Nasional, bolehkah gabungan ini kekal utuh? Atau adakah kita bakal menyaksikan drama politik baru di mana Perikatan Nasional berpecah dua? Satu dipimpin oleh PAS, satu lagi dipimpin oleh Bersatu. Inilah persoalan yang membuatkan ramai penganalisis politik kini tertanya-tanya. PAS nampaknya semakin yakin bahwa masa depan mereka bukan sekadar menjadi penumpang, tetapi sebagai driver utama Perikatan Nasional. Tetapi dalam masa yang sama, cabaran besar ialah bagaimana PAS mahu meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu menguruskan ekonomi, menangani isu kos sara hidup, serta memastikan kestabilan politik jika mereka memimpin. Retorik agama mungkin menarik sebagian rakyat, tetapi adakah ia cukup untuk memimpin sebuah negara yang berpilang dengan kaum? Apakah pendapat Anda, sahabat-sahabat? Adakah langkah PAS ini bijak atau sebenarnya berisiko tinggi? Adakah kita sedang menyaksikan satu lagi bab besar perpecahan politik dalam blok pembangkang, atau inilah masa keemasan PAS untuk benar-benar memimpin negara? Kalau PAS merampas Perikatan Nasional, apakah Bersatu akan tunduk ataupun melawan? Sama ada Anda suka atau tidak, inilah realiti politik Malaysia sekarang. Penuh dengan kejutan, pertembungan kuasa, dan juga strategi yang sukar dijangka. Jadi, jangan lupa untuk tinggalkan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Kamu rasa, adakah rakyat benar-benar menunggu PAS untuk memimpin Perikatan Nasional? Atau sebenarnya rakyat lebih bimbang dengan perpecahan yang semakin jelas? Kita akan kupas lagi perkembangan ini di dalam episode yang seterusnya, jadi teruskan bersama-sama kami. Kalau Anda rasa perbincangan ini membuka mata Anda, jangan juga lupa untuk tekan butang like, share video ini kepada rekan-rekan Anda yang lain, dan subscribe ke channel ini kalau belum subscribe ke channel ini, Currents VMY. Percayalah, selepas ini akan ada lagi banyak pendedahan dan kontroversi politik yang akan kita bedah sama-sama. Jangan ketinggalan sebab politik Malaysia ini ibarat drama bersiri yang plot twistnya kadang-kadang lebih gila daripada filem. Baiklah semua, rekan-rekan semua, salam sejahtera, salam perjuangan, dan salam reformasi. Kita jumpa lagi dalam konten yang seterusnya. Sekian saja, terima kasih.